Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Ustaz Nur Hashimi bin Sa'ad. Saya Nur Halilah Najwa binti Muhammad Halil akan melaksanakan simulasi pengajaran pada bahagian langkah 2 bagi mata pelajaran Bahasa Melayu Tingkatan 2 menerusi video ini. Saya akan teruskan video ini dengan simulasi pengajaran. Berdasarkan kepada jawapan-jawapan yang telah kamu kemukakan sebentar tadi, mari kita tengok sama ada jawapan yang kamu semua berikan kepada saya betul atau salah. Okey, sebelum kita menyemak jawapan-jawapan kamu, saya minta untuk setiap orang tukarkan lembaran kerja kamu kepada rakan-rakan yang lain. Okey, contohnya Imra tukar dengan Ashikin, Ashikin tukar dengan Imra. Okey, masing-masing jangan tanda kamu punya lembaran kerja untuk kamu tanda diri sendiri. Saya tak nak. Sebab nanti ada yang padam jawapan masing-masing. Okey, semua dah tukar. Okey, baiklah. Sekiranya kamu sudah tukar, okey, mari lihat di hadapan. Sila fokus semasa saya menerangkan dan menjelaskan apakah jenis-jenis kesalahan bahasa yang sepatutnya awak dapat daripada 3 petikan teks yang telah dibaca dan awak sendiri telah analisis. Kenal pasti kesalahan-kesalahan bahasa yang sepatutnya awak dapat. Okey, yang pertama. Berikut adalah peta pemikiran yang membentuk peta pokok. Okey, untuk memudahkan, saya buat peta pemikiran ini untuk memudahkan awak semua dapat kenal pasti apakah jenis-jenis kesalahan yang awak dapat. Yang pertama adalah dari segi kesalahan ejaan. Yang kedua, kesalahan kata berimbuhan. Yang ketiga, kesalahan tanda baca. Yang keempat, kesalahan huruf besar. Dan yang terakhir adalah kesalahan kata majmuk. Okey, kat sini berdasarkan kepada petikan teks yang telah awak sendiri baca dan rakan awak baca, terdapat 5 jenis kesalahan bahasa. Okey, awak tengok kawan-kawan awak punya lembaran kerja, ada tak kesalahan-kesalahan bahasa yang saya nyatakan ni? Okey, kita sebelum ini telah belajar sistem ejaan, sistem kata berimbuhan, tanda baca, huruf besar, kata majmuk. Okey, sebelum itu, mari kita tengok satu persatu kesalahan-kesalahan yang dinyatakan dalam petikan tersebut. Okay, yang pertama, kesalahan ejaan adalah perkataan mi. Ejaan mi yang sebenarnya adalah mi, bukan mee. Dalam sistem bahasa Melayu, tiada gandaan huruf vokal yang gandaannya huruf yang sama. Contohnya ii, ai, uu. Okey, tak ada. Dalam sistem ejaan bahasa Melayu, hanya ada 3 sahaja huruf vokal yang boleh bergandengan, iaitu yang boleh sama-sama. Yang pertama adalah au, oi dan ai. Contoh perkataannya adalah pulau. Contoh perkataan oi, amboi. Yang ketiga, ai, pantai. Okey, maksudnya ada 3 sahaja kata huruf vokal yang boleh digabungkan dalam sistem ejaan bahasa Melayu, iaitu au, oi dan ai. Okey, jadi untuk perkataan mi, mee, ini adalah perkataan yang salah. Perkataan yang sebetulnya adalah mi. Okey, jika betul, rakan-rakan anda betul, sila write, buat tanda write, dan jika salah, tandakan pangkah. Okey, yang kedua, soap. Okey, selalu kita eja SOP, soap. Okey, salah ya. Kita perlu eja SUP, soup. Okey, yang ketiga, toge. Biasa awak dengar mak awak cakap toge. Awak ambilkan toge dekat dalam peti ais. Okey, sebenarnya perkataan yang sebetulnya adalah tauge. T-A-U, tau. Okey.
Dan yang keempat adalah gabungan. Okey, perkataan huruf vokal O ini salah dan ejaannya sebetulnya adalah menggunakan huruf vokal U. Gabungan. Gabungan beberapa rencah. Okey, bukan gabungan. Okey, yang kelima, restaurant. Okey, kat sini awak dapat kat sini merupakan perkataan ejaan dalam bahasa Inggeris. Okey, dalam perkataan bahasa Inggeris hanya menggunakan restaurant. Yang ejaan sebenar bagi sistem bahasa Melayu ialah restoran. Tahu A, U ni tukar kepada O dan T ni buang. Okey, tiada huruf vokal, huruf konsonan yang digadingkan secara berpasangan dalam sistem ejaan bahasa Melayu. Dan yang terakhir sekali adalah sirih. Okey, sirih ni salah ya. Kamu semua perlu eja perkataan sirih dengan sirih. Sirih, bukan sirih. Okey. Okey, semua siapa yang betul? Ada siapa-siapa yang betul tak untuk semua kesalahan ejaan ni? Okey, ada. Satu. Okey, dua. Okey, bagus. Okey, yang kedua adalah kesalahan kata berimbuhan. Okey, apa yang awak tahu dengan kata berimbuhan ni? Ada berapa jenis kata imbuhan? Okey, yang pertama, kata berimbuhan awalan. Okay, yang kedua, kata imbuhan akhiran. Dan yang ketiga adalah kata berimbuhan apitan. Okey, apitan ni maksudnya apa? Maksudnya kata berimbuhan awalan dan akhiran. Okey, mari kita tengok. Kenapa dimasukkan ni salah? Kenapa dimasukkan ni salah dalam petikan? Okey, mari kita tengok. Dimasukkan, apakah kata dasar bagi perkataan ini? Okay, yang pertama adalah kata dasarnya ialah masuk. Masuk ini adalah kata dasar bagi perkataan dimasukkan. Jadinya, untuk awak tambah imbuhan pada perkataan masuk ni, awak perlu ada imbuhan awalan dan ada juga imbuhan akhiran. Dalam sistem kata berimbuhan bahasa Melayu, tiada imbuhan di dan an, yang hanya adalah di dan kan, iaitu di imbuhan awalan dan kan adalah imbuhan akhiran. Dan kedua-dua imbuhan ini boleh digabungkan menjadi imbuhan apitan, iaitu dimasukkan. Maksudnya ada 2K kat sini. Dan sebab itulah perkataan ini salah kerana dia hanya merujuk pada di dan an sahaja. Okey, faham ya? Okey, ada siapa-siapa yang salah tak kat bahagian ni? Okey, kalau awak salah, awak kena buat latihan berkaitan dengan kata imbuhan. Awak kena pasti dulu. Bila awak nampak kata imbuhan, awak kena cari dulu kata dasarnya apa. Dan apa imbuhan yang sesuai untuk dimasukkan dalam kata dasar tersebut. Okay, yang ketiga adalah kesalahan tanda baca, iaitu terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kesalahan tanda baca yang dapat ditemui dalam petikan teks. Okay, yang pertama, kini cendol bukan sahaja dijual di tepi jalan. Okey, di sini kenapa ayat ini salah? Kerana perkataan kini ini merupakan penanda wacana yang merujuk kepada waktu. Bila ada penanda wacana dalam sesuatu ayat, kita perlu sertakan dengan penggunaan tanda baca apa? Okey, tanda baca koma. Okey, koma ni merujuk kepada sebelum koma ini adanya penanda wacana yang digunakan dalam sesuatu ayat, dan ia merupakan jeda semasa awak baca. Tak adalah awak baca kini cendol bukan sahaja dijual di apa-apa-apa. Okey, dia sebenarnya perlu dibaca dengan kini cendol bukan sahaja dijual di di tepi jalan, tetapi okey, apa dia? Dia faham? Okey, seterusnya, contoh yang kedua adalah wah sedapnya.
Okey, kenapa berlakunya kesalahan dekat bahagian sini? Ahli ni kerana wah sedapnya ini adalah merujuk kepada ayat apa? Kita ada berapa jenis ayat? Ada 4, iaitu jenis ayat penyata. Yang kedua jenis ayat seruan. Okey, yang ketiga jenis ayat perintah. Dan yang keempat adalah ayat tanya. Okey, di sini merujuk, dalam perkataan ini merujuk kepada wah sedapnya ini adalah ayat seruan. Yang sepatutnya apabila sesuatu ayat itu adalah ayat seruan, perlunya ada tanda koma sebelum ini adalah wah ni kata apa? Kata seru. Okey, kata seru adalah contohnya seperti wah, oh, cis, dan sebagainya. Dan sedapnya. Okey, perlunya ada tanda seru. Wah, sedapnya. Sepatutnya awak kena baca dengan intonasi yang macam tu. Baru awak akan perasan apakah kesalahan yang terdapat dalam sesuatu ayat. Okey, berikut adalah ayat seruan. Okey, yang keempat. Okey, kenapa ayat ini salah? Tahukah kamu makanan ini? Contohlah, awak bercakap dengan orang. Awak nak nyatakan sesuatu benda. Tahukah contoh ayatnya akan jadi, tahukah awak makanan ini? Tahukah awak makanan ini? Ayat penyata. Sedangkan ia ingin menyatakan sesuatu, ingin bertanyakan sesuatu. Jadinya, tahukah kamu makanan ini merupakan ayat tanya yang tiada kata tanya di bahagian hadapan ataupun di belakang ayat. Okey, kamu kena pandai untuk sesuaikan sesuatu ayat itu dengan konteksnya. Okey, kita lihat bagaimana cara untuk membaiki ayat ini. Tahukah kamu makanan ini? Okey, jadi kita perlu menggunakan tanda soal, bukannya tanda noktah. Okey, yang kedua akhir, inilah tapai iaitu. Okey, inilah tapai iaitu apa-apa-apa. Kenapa salah? Kerana sebelum iaitu ini ialah kata apa? Okey, kata pemeri. Okey, kata pemeri ini ada dua, iaitu dan ialah. Okey, iaitu ini adalah kata pemeri yang sebelumnya perlu diletakkan koma. Okey, kena ingat sebelum kata pemeri perlu adanya koma. Okey, inilah tapai, iaitu sejenis makanan apa-apa-apa. Okey. Yang terakhir adalah pantang larang. Okey, kenapa pantang larang kat sini salah? Kenapa tak perlunya ada tanda sempang? Kenapa tak perlu ada tanda sempang? Kerana tanda sempang ini hanya merujuk kepada kata ganda. Kata ganda sama ada kata ganda berirama, kata ganda penuh, kata ganda separa tak ya? Contoh rama-rama, jadi rerama. Okey, mana ada tanda sempang kat situ? Okey, pantang larang ini bukanlah kata ganda, tapi ia merupakan kata majmuk. Jadi terdapatnya kesalahan tanda sempang. Tidak perlu gunakan tanda sempang pada perkataan ini. Iaitu jawapannya yang betul adalah pantang larang. Okey. Yang keempat, kesalahan keempat adalah kesalahan huruf besar. Okey, dalam sistem bahasa adanya huruf besar dan huruf kecil. Di mana huruf besar tu biasa digunakan untuk kata apa? Kata nama khas. Dan huruf kecil digunakan untuk kata nama atau kata kerja, kata sendinama dan sebagainya. Okey, sini kita dapat lihat kesalahan huruf besar. Semenanjung. Semenanjung ni salah. Kerana apa? Semenanjung ni merujuk kepada tempat, iaitu Semenanjung Malaysia. Yang merujuk kepada tempat, iaitu yang sepatutnya dimulakan dengan huruf besar, bukannya huruf kecil. Okey, dan yang terakhir sekali adalah kesalahan kata majmuk, di mana perkataan cita rasa. Okey, cita rasa ini tak sepatutnya ditulis dalam keadaan rapat. Hanya 15 perkataan
kata majmuk sahaja yang perlu ditulis dalam keadaan yang rapat. Contohnya, perkataan matahari. Okey, walaupun matahari itu mempunyai dua perkataan, tetapi ia ditulis dalam keadaan gabung kerana matahari itu merujuk kepada suatu benda. Jadi matahari itu mempunyai satu maksud. Dia tidak mewakili kepada dua maksud yang lain. Okey, jadinya cita rasa ini perlu dijarakkan. Okey, kerana apa? Kerana cita rasa ini bukanlah kata majmuk mantap. Okey, saya nyatakanlah antara kata majmuk mantap. Yang pertama adalah antarabangsa, bumi putera, jawatan kuasa, kaki tangan, tanggungjawab. Okey. Itu sahaja penerangan saya. Okey. Sila pastikan adakah kawan-kawan kamu memasukkan jenis-jenis kesalahan ini. Dan sekiranya dah tanda semua rakyat dan pangkah, sila pulangkan lembaran kerja tersebut kepada pemilik asalnya. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.